Ini apa Cina cakap. Dia kata jangan komplain kalau kita tak dapat. Dia kata British yang buat. Ini dia sendiri tulis. Betul. Anyway, dalam kod Mengin tu ya, British cakap kalau dalam masa 2 tahun orang Melayu tidak mengerjakan lombong-lombong timah dan emas ni, mereka akan tarik balik. Suka hati je dia nak ambil balik. Padahal tanah tu tanah moyang aslian Melayu. Ada 500. Ya. Tapi apabila kita dapat hasil daripada pelombongan itu, British dan China tidak mahu membeli hasil kita. Dan kita pula tak boleh nak menjual keluar sebab kita tak ada kenderaan. Ingat tak tadi masa saya cerita macam mana kapal kita dibakar di laut? Habis dibakar. Sehingga kita punya tempat-tempat bina kapal pun dah dirosakkan. Jadi kita terpaksa menjual kepada kartel. Sebabnya pada itu British dan China dah buat kartel. Ya. Dia buat lumbung dia sendiri. Dia buka 350 lumbung sendiri. Jadi apabila itu berlaku, orang Melayu terpaksa memajakkan lumbung mereka sebab tak boleh nak jual hasil daripada pelombongan. Jadi terpaksa pajakkan kepada bangsa asing. Apabila dah pajakkan, lama-kelamaan jadi dia punya. Kalau kita ingat peperangan Haisan dengan Ginsin dengan peperangan di Lukut, di Rasah, di Larut, di Penang. Semuanya merebutkan tanah asli orang Melayu, tanah asli Lombong. Jadi kita miskin Papua Kelana hari ni pun sebab itu je. Kerajaan selama memerintah, saya ni kan dah jadi cakap politik lah pula. Selama kita memerintah, adakah kita buat apa-apa pembetulan? Kita ada peluang. Kita buka lah balik kita punya Lombong, Tan Sri Abu Shah. Dia masa tu boleh cakap dengan kerajaan. Kan kita tak ada. Kita ni orang Marhain. Sebabnya kita banyak peluang. Kalau betul kerajaan nak tolong balik orang Melayu pada masa selama 50 tahun yang ni, kita boleh buka balik kita punya lombong-lombong meja timah dan emas. Hingga ke hari ni timah dan emas semua diterokai oleh bangsa asing. Tak ada seorang Melayu pun yang menerokai itu. Padahal nak buat senang je. Tanah tu semua tanah-tanah Melayu. Kat Kelantan, Terengganu sampai ke Mersing. Ada ya, itu. Dah ada map pun tadi saya tunjuk. Kalau buat masa itu, saya rasa orang Melayu tidaklah terhimpit semacam hari ini ya. Dan kalau kita lihat pula sekarang ni banyak sangat apa orang kata, pemberian kepada bangsa asing melanggar apa orang kata, perlembagaan. Padahal dah ada quid pro quo just now. Perjanjian yang dia telah dimeterai. Dia yang buat, bukan kita yang buat. Dia yang usulkan, bukan kita yang usulkan. Sekarang dia pula yang mempertikaikan. Ini masalah besar ya. Dan kenapa kerajaan tidak bersuara? Termasuk juga semasa Kula buat kes. Kita ni pendatang. Adakah kerajaan bersuara? Sebab mereka tak tahu. Tak tahu sejarah. Jadi ini apa yang British tulis. Kenapa dia takut pada China. Ini adalah di dalam one of the artifact. Sebab masa tu China mighty. Ya, mighty ya. Paling kuat. Negara yang paling kuat masa tu. Dan lagi satu saya terlepas tu tadi. Tanah-tanah ni. Macam mana China jadi kaya ya. Sebenarnya semua daripada tanah. Tanah yang mereka perolehi melalui konsesi dan melalui apa orang kata, di atas dulang emas. Saya sebut di atas dulang emas. Pemberian atas dulang emas. Dicagarkan kepada bank. Masa itu bank OCBC ya, sama Hong Kong Bank. Daripada cagaran itu dapat duit buat duit. Kalau nak tahu ya, duit buat duit. Money makes money. Instant millionaire pun ada selepas dia cagarkan tanah tu. Jadi dari situlah mereka menjadi kaya raya dan boleh buat macam-macam perniagaan besar-besar. Jadi bukanlah maknanya mereka bekerja keras sangat. Mereka ada apa orang kata, sumber ya, untuk membuat sesuatu perniagaan besar. Jadi hari ini mereka dah ada sumber tu ya, dan instant millionaire yang 1 million tadi instant millionaire.
Dia kehingga anak cucu dia dah jadi berapa puluh juta pula jadi milenial. Kita hari ni boleh kira dengan tangan berapa orang Melayu milenial. Oh, kerajaan sibuk lah pula kata Melayu ni tak kerja keras. Cubalah bidikari apa semua. Macam mana? Nak jual nasi lemak boleh lah. Kalau you perhatikan hari ni pinjaman daripada AIM tu apa ya? Amanah Ikhtiar ya. Pinjaman antara 500,000 ke sampai ke 3,000 ya. Nak buat meniaga apa? Lepas tu kena bayar macam malung pula tu. Tiap-tiap minggu kena bayar. Macam mana nak buat tabungan? Kalau bayar tiap-tiap minggu balik. Kena bayar balik tiap-tiap minggu. Tiap-tiap kali bayar tu kena pergi sendiri. Spend pula another 1 hour kat situ. Berborak-borak pula dengan dia. Buang-buang masa. Jadi AIM tu, hari tu saya sebut pada Tun. Ya, PM kita. Saya kata itu membuang masa AIM ni. Bukan nak tolong Melayu, nak punahkan Melayu ada. Sebabnya nak bayar balik AIM tu, Melayu ni pinjam pula balik pada Alung. Sebabnya nak bayar mingguan. Jadi saya syorkan kepada masa tu PM untuk buat bank mara. Di mana boleh buat pinjaman dengan lebih terancang dan boleh menabung dengan lebih terancang dan bayaran dibuat dalam bulanan. At least ada masa untuk buat pusingan berniaga. Saya tak tahulah itu hal politik. Saya kan tak tahu politik pun, tapi saya rasa boleh masuk akal tak cara tu. Tanah Rizab Melayu ni ya, macam mana kita dapat Tanah Rizab Melayu ni? Bukanlah pemberian baik hati orang British.